Kami bersyukur kepada Engkau. 今天父们在这线上感恩感谢， Kalau hari ini kami bisa beribadah bersama-sama, 让我们今天可以来家一起敬拜你， membuktikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, 是因为你自己的慈爱显明在我们身上， juga membuktikan bahwa karya Roh Kudus yang terus berkelanjutan dari Pentakosta sampai hari ini. 咱们看见你圣灵工作，直到今天的无形节。 Oleh sebab itu kami sekali lagi memohon kepada Engkau, 我们再次向你祈求， kiranya karya Roh Kudus di hari Pentakosta itu 在今天主你圣灵在这个圣灵降临节做工， pada saat ini juga membakar hati kami, 我们在心里这个已经在焚烧， menolong kami menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. 让我们成为主你美好的见证者。 Pakailah kedua hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu ini. 求你使用主你两位仆人，将你信息传开， Terpujilah nama-Mu ya Bapa. 你的名得着荣耀。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. 这样祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， hari ini adalah hari Pentakosta 今天是无旬节，神灵降临节， yang juga diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus ke atas orang percaya, 就是纪念神灵降临在每个信徒身上的日子， atau juga diperingati sebagai hari lahirnya gereja. 也是被纪念是成为教会起初教会的建立诞生。 Saya akan mengajak kita sekalian membaca beberapa bagian firman Tuhan. 我要请各位一起读一些的经文。 Bagian pertama adalah dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. 第一个是从使徒行传第2章第1到第11节， Akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. 是用印尼文来读。 Kemudian bagian kedua adalah sama Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 38 maupun ayat 41 sampai 42 dalam bahasa Mandarin. 那么第二次是用华语来讲，是在同样的第2章37、38，然后是41、42节。 Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. 使徒行传第2章第1到第11节。 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua orang tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. 那么现在是用华语来读。 使徒行传第2章第37、38，然后41到42，让我们一起来念。众人听见这话，就觉得扎心，就对彼得和其余的门徒说：“弟兄们，我们当怎么样行？”彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的神灵。” 41、42，于是领受他话的人就受了洗。那一天，门徒又填了3000人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，薄饼祈祷，都敬到此。Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所敬爱的弟兄姐妹， hari raya Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus dan lahirnya era baru, yaitu era gereja.
是无神界是神灵降临的界，就是教会起初建立的节日。 Gereja merupakan umat kerajaan Allah untuk menjadi saksi Kristus Yesus yang karyanya telah disaksikan oleh orang-orang percaya. 教会是上帝在世界的一个见证，我们身为信徒是身为神的见证人。 Hari Raya Pentakosta adalah juga merupakan sebuah penggenapan janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. 神灵节也就是神应允他所应许的日子，就是要使他旨意完全。 Tujuannya adalah waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga supaya muridnya bisa tetap beriman dan kuat dan menjadi saksi. 那么无神节的意义就是当主耶稣升天的时候，可以有一位保惠师来与我们同在。 Bukan untuk diri mereka saja, tapi boleh membangun kerajaan Allah yang merupakan mandat yang Yesus percayakan kepada mereka. 不但是成为他们可以领受的，但是也可以使他们成为施行教会的一个任务。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 祝所亲爱的弟兄姐妹们， dalam Injil Yohanes mencatat 约翰福音里记载， sebelum Tuhan Yesus diserahkan pada malam itu sebelum di Getsemani, Yesus memperkenalkan pribadi Roh Kudus kepada murid-muridnya. 当耶稣受难的前一天，就是在客西马尼的时候，耶稣已经清楚对他的门徒说神灵的一个工作。 Pribadi seperti apakah yang Yesus kenalkan kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus ini? 那么耶稣对他的门徒怎么样介绍神灵呢？ Kita melihat beberapa bagian yang Tuhan Yesus kenalkan kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus. 让我们看起初的经文，让我们知道耶稣对他门徒讲述关于神灵的事。 Pertama, Roh Kudus dikenalkan sebagai pribadi yang ilahi, sama seperti Allah Bapa dan sama seperti Yesus Kristus. 第一个就是说，神灵就是像天父以及耶稣自己，同样有一个神的位格，就是神自己。 Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17a, 约翰福音14章第15到第17节上半节， di situ Yesus memperkenalkan bahwa Roh Kudus akan menyertai murid-murid itu sampai selama-lamanya. 耶稣说，神灵要与他的门徒同在，直到世界的末日。 Sebagaimana juga janji Yesus dalam amanat agung bahwa ia akan menyertai muridnya selama-lamanya. 正如耶稣所应许的，他要与门徒同在，直到世界的末日。 Roh Kudus adalah pribadi yang imanen, yang bersifat kekal, yang bisa menyertai orang percaya selama-lamanya. 神灵自己是永恒的，是自在永在的上帝。 Dan juga Roh Kudus juga disebut sebagai roh kebenaran. 他也可以被称为是一个真理的灵。 Karena kita tahu bahwa dalam firman Tuhan mengatakan bahwa firman-Mu lah kebenaran. 因为我们知道上帝说，神的道就是真理的道。 Itu adalah kesaksian Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa kepada Allah Bapa di surga bahwa firman Allah Bapa adalah kebenaran. 就是耶稣向门徒所传讲的，就是上帝的道，就是神的真理。 Dan Yesus juga memberikan kesaksian akan dirinya bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup kebenaran. 所以耶稣也将自己显明给门徒说，他是道路、真理、生命。 Dan di sini Yesus juga menyaksikan bahwa Roh Kudus juga boleh disebut sebagai roh kebenaran. 在这里，耶稣也真正说，就是神灵可以被称为上帝的灵。 Maka kita 真理 melihat 的 bahwa 灵。 ya Roh Kudus ada pribadi yang ilahinya sama seperti Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. 所以圣灵本身是一位神，就是像两位位格一样。 Karena pribadinya adalah ilahi, maka pekerjaan yang dilakukan juga adalah pekerjaan yang ilahi. 因为他是上帝本身，所以他所做的也是有神性的一个。 Di sini ya bagian ini dikatakan bahwa ia akan bersaksi tentang Yesus. 他要为耶稣做见证， Bersaksi bagi Yesus adalah pekerjaan yang ilahi. 为耶稣做见证就是一个属灵的工作， Memiliki mana hidup yang kekal. 有一个永恒的价值。 Oleh sebab itu kita orang percaya juga dilibatkan oleh Tuhan menjadi saksi. 所以每个信他的人也，上帝也允许成为他的见证。 Kita bersaksi bagi Tuhan, kita punya penghargaan yang kekal. 因为我们要为神之见证，我们也有永恒的价值。 Dan Roh Kudus datang secara khusus, dia melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. 所以圣灵来的时候是帮助我们，叫我们做不能做的事。 Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.
那么他要显明人的罪、公义与神的真理， Inilah pekerjaan Roh Kudus. 这是神灵的工作。 Dan kita ada rekan sepelayanannya. 我们是他的同工， Sama-sama untuk menyaksikan Kristus di dunia ini. 我们与圣灵一同见证基督。 Yang ketiga, 那么第三， Roh Kudus memberikan karunia ilahi kepada kita. 那么神灵给我们一个属灵的恩赐。 Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, 当耶稣升天以前， Ia berpesan kepada muridnya, 他对门徒说 kalian akan menjadi saksi：“ 你们要做我的见证。 kalau Roh Kudus turun atas kamu, 如果神灵降临在你们身上， baru kalian akan menerima kuasa.” 你们就做我的门徒，你们就有得做能力。 Nah, kuasa ini adalah karunia daripada Roh Kudus kepada mereka, 这个恩赐就是神灵所赐给我们的恩赐， sehingga mereka bisa bersaksi dengan efektif. 叫信徒可以很好的为主做见证。 Karena kita melihat 因为我们看到， apa bedanya sih murid Tuhan Yesus sebelum terima Roh Kudus dan setelah terima Roh Kudus. 那么耶稣的门徒还没有领受神灵以前与领受以后的分别。 Sebetulnya kalau secara manusia sih sama. 其实从人的看法来讲， Sama-sama mengenal Yesus, 一样的是认识主耶稣， percaya Tuhan Yesus menderita buat mereka, bangkit untuk mereka. 也相信耶稣是为他们死，也为他复活， Juga menyaksikan Yesus yang terangkat ke surga. 也见证了耶稣是已经升天的耶稣。 Kenapa nggak boleh bersaksi? 为什么不能做见证？ Karena mereka tidak punya kuasa. 因为他们没有能力， Harus menunggu Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka, 要得到神灵在他们中间， memenuhi mereka, 来满足他们的需要， memberikan kasih karunia, 给他们恩赐怜 berikan 悯， kuasa, 给他们能力， baru mereka bisa bersaksi dengan efektif. 叫他们可以有力量为主做见证。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， inilah secara sekilas 3 hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid tentang pribadi Roh Kudus dan karyanya. 这是耶稣教导门徒的3个的原则。 Mari kita melihat bahwa dalam peristiwa Pentakosta, 让我们看五旬节发生的事。 firman Tuhan yang sudah kita baca tadi 我们刚才所读的经文， dikatakan bahwa pada hari Pentakosta Roh Kudus turun ke atas mereka berupa hembusan angin kencang. 就是说刚才我们所读的经文，当神灵降临的时候，从天上有响声来，仿佛一阵大风吹过。 Sebuah gambaran tentang keilahian dari para Roh Kudus. 因为从神灵属性的看法来讲， Di dalam kita lihat dalam perjanjian lama dalam PL, 我们看到旧约， di mana pada waktu Allah menciptakan manusia Adam dari tanah liat, 当上帝造亚当的时候， manusia sih bentuknya sudah sempurna, 那么他的形象已经完全， tapi bukan makhluk yang hidup. 但是不是一个活人。 Hanya pada waktu Allah menghembuskan nafas kehidupannya, maka Adam menjadi manusia yang hidup. 所以当上帝向他鼻孔吹了灵气的时候，他才成为一个活人。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐 roh 妹， hidup yang dihembuskan oleh Allah kepada Adam itu 那么上帝所向亚当所吹的神灵的气， Alkitab memakai bahasanya yang sama, itu angin atau roh, katanya sama. 那么圣经记载是以无神界有同样的一个解释， Adalah gambar angin atau roh adalah roh itu sendiri. 就是风或者是灵，就是上帝自己的灵。 Pada waktu zaman Nabi Yeskiel, 那么在以西结的时代， Yeskiel mendapat penglihatan ada begitu banyak tulang belulang yang mati. 然后以西结看到许多的骸骨。 Allah juga pada waktu dalam penglihatan memberikan gambaran kepada Nabi Yeskiel. 那么上帝就向以西结显现， Allah memberikan tiupan angin, yaitu roh yang kencang sehingga tulang-tulang ini kemudian bangkit. 那么上帝就向这些骸骨吹灵气，那么这些骸骨就变成活人。 Dan Tuhan Yesus, dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, Injil Yohanes pasal 3, 那么在耶稣与尼哥底母谈话的时候， Tuhan Yesus juga mengatakan kepada Nikodemus, 耶稣也对尼哥底母讲， kalau seorang tidak dilahirkan di dalam roh, dia tidak mungkin melihat kerajaan Allah. 所以当一个人不在灵里重生，他就不能够得救。 Nikodemus nggak tahu kok bisa, bagaimana ini? 那么尼哥底母就问耶稣：“这件事怎么样呢 Tuhan Yesus mengatakan ini seperti angin.
就像一阵风， Kita tidak bisa melihat angin dan dari mana datangnya, 我们不能够看到风从哪里， tapi kita bisa melihat orang yang diperbaiki roh itu punya perubahan, kita bisa melihatnya. 但是我们看见风引起的一个反应。 Pada waktu angin bertiup, maka kita ada lihat bahwa ada perubahan karena pengaruh angin yang bergerak itu. 当我们领受风吹来的时候，我们有感受到一些。 Saya tidak tahu kapan Roh Kudus masuk dalam diri saya, 我不知道是不是神灵吹到我心里， tapi perubahan hidup itulah yang saya tampilkan, orang melihat saya memiliki Roh Kudus. 但是我灵性、我生命的改变，是人可以看到有神灵在我心里。 Jadi dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus hadir sebagai pribadi ilahi. 那么在五旬节的时候，神灵降临节的时候， Kemudian 神灵降临是成为一个身份，就是神自己。 Roh Kudus melakukan pekerjaan ilahi. 神灵也做了上帝的工作。 Ya. Roh Kudus melakukan pekerjaan ilahi di mana kita tahu lambang api adalah api yang menyucikan, mengkobarkan. 神灵的工作也是属神性的工作，就是他做洁净的工作， Dan juga mengobarkan api pelayanan. 也复兴我们每个人的侍奉。 Dari waktu zaman Pentakosta 2000 tahun yang lalu, 从2000年前的五旬节开 api 始， itu pertama kali dinyatakan dalam murid-murid. 那么神灵在每个历代都向他的信徒显明， Dan berlangsung sampai hari ini. 直到今天。 Selanjutnya kita juga melihat bahwa berupa lidah. 那么我们看见神灵来的时候，如石头像火焰一样。 Seorang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus 当一个人被圣灵充满的时候， mendapatkan kekuatan luar biasa. 他就得着特别的力量， Dia tidak bisa berhenti untuk tidak menyaksikan Tuhan. 他就不能够停止为主做见证。 Sama seperti misalnya Bapak Ibu di sini ya. 比如说你们当中， Kita mendapat suatu berkat yang besar yang kita harapkan. 当我们得着一些福分的时候， Atau kita terhindar dari sebuah malapetaka yang besar. 我们免疫一些很重大的灾难的时候， Ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita, syukur luar biasa. 那我们心里就自然而然的发出感恩的心。 Maka kita ketemu orang, kita kepingin ngomong. 所以当我们碰到的人的时候，我们就要讲这些事 Ini。adalah pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah orang percaya. 这就是神灵在一个信徒的身上所做的工作， Terima Injil keselamatan yang begitu luar biasa. 因为他已经领受了救恩，就是福音自己。 Roh Kudus bekerja dalam dirinya. 因为神灵已经在他心里做 Dia 工， tidak bisa berhenti untuk tidak berbicara. 所以这个人就不能够停止为上帝做 Dia 见 akan 证 dengan。segera cara untuk mengutarakan, memberitakan 他要 Injil ini. 想尽一切的办法来见证这些事。 Tidak sampai di situ. 不但如此， Supaya pelayanan efektif, 为了有一个很好的侍奉， maka kita melihat bahwa Roh Kudus juga memberikan karunia kepada orang murid-murid. 那么神灵也给每个人有一个特别的恩赐。 Dalam hal ini bukan bahasa yang dimengerti oleh manusia, 就是说，许多人都不懂得方言， melainkan bahasa-bahasa yang sudah ada di dunia ini. 但是世界已经有的语言。 Tuhan memberikan karunia itu kepada murid-murid. 那么神是给他的门徒讲的方言的恩赐， Supaya mereka bisa efektif memberitakan berita kebenaran itu. 是可以使他们可以有效的向每个族群传福音。 Tentu karunia Tuhan bukan hanya batas dalam bahasa yang bermacam-macam. 当然，圣灵的工作不只限于是方言的工作。 Kalau kita di dalam Tuhan, 那么在主，要不然在主里面， kita mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. 我们若允许神灵在我们身里做工， Maka ada karunia Tuhan berikan kepada kita, kita bisa melayani dengan efektif. 那么我们就可以很好的、有效的为神灵、为上帝做工。 Dan sebagai akibatnya kita melihat, 因为领受这一切的后果， ada orang-orang pertama kali dengar Injil, mereka tidak bangkit-bangkit, tapi mereka langsung bertobat. 那么一些人听了以后，他就马上悔改， Dan tidak berhenti sampai pada pertobatan, 因为他不停在悔改的阶段 tapi 里。 mereka mau menjadi satu sebagai satu jemaat yang mula-mula. 那么他就像过起初教会的一个分子一样， Dan mereka menghasilkan satu kehidupan yang indah. 那么他们改变了他们人生观，成为一个好的信造的人。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姊妹， apa yang tadi Tuhan Yesus nubuahkan atau ajarkan tentang Roh Kudus, 在
耶稣基督已经仪式而且显明了神灵的工作， Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. 是神灵界那个时候发生的事。 Antara Tuhan Yesus dengan Roh Kudus adalah satu. 主耶稣与神灵是合一的。 Apa yang diajarkan itu yang dilakukan. 主耶稣所教导的是神灵的工作， Apa yang dikatakan itu yang terjadi. 耶稣讲的也已经发生了。 Dan kita juga melihat bahwa pekerjaan itu tidak berhenti sampai saat itu. 那么我们见证到这个神灵的工作不是停在这里。 Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menjadi orang percaya. 那么今天弟兄姐妹可以成为信主的人， Ada gereja Tuhan yang didirikan. 可以今天我们看见有教会存在， Kita bisa bersekutu, kita bisa melayani, 我们可以团契，可以侍奉上帝 kita，bisa belajar firman Tuhan, saling menasihati. 我们可以休息，也可以彼此 Ini adalah 研讨。 karya Roh Kudus yang terus ada di dalam orang percaya berlangsung sampai hari ini. 这是圣灵在我们心里的工作。 Namun apakah kita boleh berbangga dan berdiam diri sampai seperti sekarang ini? 难道我们就可以就此而止了？ Apakah gereja kita atau gereja Tuhan hari ini di seluruh dunia sudah merasa dirinya sudah cukup oke dan puas? 难道今天教会可以就因此叫做满足了吗？ Karena hari ini mungkin kita tidak perlu harus pergi ke tempat yang jauh untuk memberitakan Injil. 可能你觉得今天我们不需要到偏远的地方去传福音， Melalui media dan lainnya, banyak orang yang tidak pernah dengarkan Injil, kita tidak perlu berita, mereka bisa tahu. 因为我们可以用一些通讯的媒介来传福音。 Apakah kita merasa hari ini kita sudah oke? 是不是我们觉得我们现在已经完成了？ Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， Amerika sebagai negara Protestan yang paling besar di dunia, 美国可以被称为是一个基督教国家， dan juga di sana tetap adalah negara pengutus misioneri yang paling banyak di dunia. 那么可以说美国也是一个差派传福音工作者最大的国家。 Seorang pendeta bernama Mike Brin, ya. 一个叫做 Mike Brin 的牧师曾经讲 Beliau 讲， seorang pendeta, 他是一位牧师， juga seorang misi. 也是一个差传者。 Beliau menulis artikel tentang kondisi keadaan gereja di Amerika hari-hari ini. 那么他做了一首诗，就是写到关于今的美国教会的情况。 Beliau memberikan gambaran demikian. 他给我们讲了一个描述。 Gereja hari ini adalah gereja yang menuntut ketenaran, berbudaya seperti selebriti, ya, a culture of celebrity. 那么今天教会就是像影视界一样，要成为一个明星的教会。 Gereja ingin dirinya paling dikenal. 那么我们希望教会出名。 Ya kita semua, saya juga yakin atau saya juga rindu, ya. 那么我自己也渴慕教会可以被人认识， Gereja kita GKA Gloria itu dikenal orang, gitu. 荣耀堂可以被人认识。 Kita punya page di Facebook misalnya. 比如说我们有网络， Kita punya website sendiri. 也有电路网络版， Bapak Ibu tahu enggak? Pernah masuk? 你们知道吗？ Kita ingin dikenal. 我们愿意许多人知道我们教会。 Ya kalau boleh paling terkenal sih, kalau boleh, kalau 当 bisa. 然，如果能够可以是最出名的教会。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐 ini 妹， menjadi satu budaya buat kita semua. 今天好像这个是已经变成一个文化。 Kalau bisa gereja kita yang paling terkenal daripada orang lain. 我们愿意教会成为一个像明星的教会一样。 Di Amerika mungkin pendetanya, hamba Tuhannya sudah seperti selebriti gitu. 因为在美国教会就是像这样的情况，好像 Dengan 明 segala 星的教会。 gayanya dan kehidupannya yang fenomenal. 那么从他们的每日的活动看到这样的事， Mungkin menjadi terkenal bukan hal yang salah. 这被成为一个著名的教会不是一件错误的事。 Karena Tuhan Yesus kita selama pelayanannya juga sangat terkenal, bukan? 因为我们主耶稣也是许多人知道认 Tapi 识， kita harus ingat 但是我们记得 dalam hal berprinsip, 对一个原则性的问题。 Tuhan Yesus tidak takut ditinggalkan oleh orang-orang. 然后主耶稣不怕人离弃他， Dia berani tegur muridnya kalau salah. 他愿意责备一个错误的信徒。 Petrus salah, dia tegur. 当彼得错了的时候，他有严厉的责 Yudas 备。 mau mengkhianati dia juga kasih peringatan. 当犹太
犹大要背叛他，他也是责备警告他。 Orang datang mengikuti dia hanya karena roti, dia juga menegur mereka. 一个跟随他只要为了面包的人，他也责备。 Pada waktu Yesus mau disalib, murid-muridnya meninggalkan dia semua. 当耶稣要钉十字架的时候，他的门徒就离他而去， Tapi ia tetap memilih jalan salib. 但是他们就选择十字架的道路。 Dia tidak takut ditinggalkan oleh orang. 他不怕被人离去， Untuk hal prinsip yang dia tahu dia harus jalani. 因为他教的这是一个原则性的问题，是 Ini 他 mungkin 应 yang 当 harus 持 kita 守 pelajari. 的，这是我们应该学习的。 Hal yang kedua, 第二件事 gereja menawarkan gaya hidup konsumerisme. 就是教会成为一个娱乐性、一个消费性质的教会。 Gereja berlomba-lomba dalam acara dan program. 那么教会在一些工作上、这些活动上竞争。 Jemaat diajak hanya untuk menikmati apa yang gereja bisa tunjukkan. 那么许多时候教会只是让信徒感觉到一些的喜庆祝的活动，来吸引会友。 Seperti kita kalau mau berbelanja sesuatu di luar, 比如说我们要消费一些东西， maka toko-toko, supermarket dan lain sebagainya menyediakan banyak sekali yang kita bisa pilih. 所以那么一些商店就为我们预备许多的消费品。 Maka jemaat tidak heran akan berkeliling satu gereja ke tempat lain, dia akan melihat mana yang pertunjukannya paling baik. 那么他一些信徒就跑从一个教会跑到另一个教会，到寻找在哪里有一个精彩节目的教会。 Gereja mengadakan pertunjukan yang baik itu tidak salah. 教会有这样的活动不是大错。 Melakukan acara pelayanan Natal dan lain Paskah yang baik tidak salah. 庆祝受难节、复活节以及圣诞节，庆祝不是一件不对的事。 Merayakan hari-hari, misalnya hari ibu, hari bapak, mengundang pembicara terkenal itu tidak salah. 当父亲节、母亲节讲一些好的讲言，并不是一件错误的事。 Masalahnya adalah 问题是， kehidupan gereja lah yang dipertunjukkan kepada orang tidak percaya. 是教会是把教会自己彰显给每个来的人， Kehidupan kita yang dipertunjukkan kepada orang tidak percaya. 是把我们的自己的一个身份让别人来看。 Supaya orang tidak percaya itu boleh melihat dan mereka mau percaya masuk ke gereja. 应当是把我们生活的见证显给人看，让他们也可以信主。 Kesalahan gereja adalah 那么教会的正解就是， 20% orang melayani program 那么只有20%的人来服侍教会， supaya programnya bagus, melayani 80% juga adalah anggota gereja sendiri. 那么这20% 的人来服侍80%的 Nah 同 supaya 工， 80% ini jemaatnya tidak pergi ke gereja orang lain. 使得这8%的会友不搬到别的教会。 Kita bukan 100% ini kita sama-sama melakukan program dengan baik supaya orang non-Kristen bisa melihat dan masuk. 其实我们应当100%都有一个这样的见证与侍奉，让别的人可以来到我们教会。 Kadang kita malah salah mendidik jemaat kita. 甚至于我们教导错误。 Yang ketiga 那么第3点 adalah gereja yang sangat bersaing satu sama lain. 就是竞争有野心的教会。 Kita kalau bisa gereja kita paling maju. 那么我们希望我们教会是最出人头地的教会。 Dan kalau bisa dengan semua yang kita lakukan, 那么我们希望我们所能做的， orang lain masuk ke tempat kita. 别人可以来到我们教会。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， prinsip ekonomi berkata bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya. 那么从哲学来说，一个人是对于某一个人来讲是好像比喻是好像一头狼一样。 Tapi hari ini musuh paling besar gereja bukan iblis, bukan dunia, bukan agama lain. 那么今天教会最大的敌人不是魔鬼，不是世界，不是别的教会， Mungkin adalah gereja sesama kita. 但是这是与我们同宗派的教会。 Kita saling tidak mengenal gereja yang lain yang sebelah-sebelah kita. Kita tidak mengenal gereja 我 siapa yang 们 di 不认 samping 识我 kita. 们周围环境的教会， Apalagi kita mengatakan mau kerjasama.
何况是说要与别的教会一起同工。 Padahal dalam pengakuan iman kita adalah satu tubuh Kristus. 那么我们圣经教导我们是同为一体的。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， Pendeta Mike Breng ini kemudian juga memberikan satu solusi. 那么 Mike Breng 牧师也为教会想出一个门路来。 Karena ketiga pencobaan ini bukan hanya masalah pencobaan pada gereja orang percaya hari ini. 那么这三个不好的，不是教会今天的症结。 Tapi ketiga pencobaan ini juga serupa dihadapi oleh Kristus pada waktu ia dicobai. 那么这个试探就像耶稣基督那个时候所感受到的试探。 Injil Matius, Markus, Lukas, ketiga-tiganya mengkisahkan demikian. 那么在马太、马可、路加都有这样的记载。 Yaitu pada waktu Yesus memulai pelayanannya diawali dengan baptisan yang Yesus terima. 当他开始受洗的时候，开始侍奉的时候， Maka Yesus pun dipenuhi oleh Roh Kudus. 那么主耶稣就被神灵充满。 Setelah Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, baru dia dicobai oleh iblis, oleh dunia. 那么当耶稣被神灵充满以后，他就被魔鬼、被世界所试探。 Urutannya agak beda dikit ya, saya ceritakan. 可能程序有一点不一样。 Ya saya berdasarkan ini. 那么我就是按这个来讲。 Iblis mengatakan kalau kamu anak Allah, Yesus diajak ke atas baik Allah, kamu jatuhkan dirimu, nanti ada malaikat angkat kamu. 那么耶稣说试探的时候，就是魔鬼把他带到圣殿的殿顶，叫他跳下来。 Nanti kemudian ada malaikat yang akan mengangkat dia. 那么神要差派使者托住你的脚， Maka kakinya Yesus nggak sampai teranduk gitu. 那么你的脚不是跌伤。 Ini sebuah pertunjukan yang luar biasa. Banyak orang akan terheran-heran dan tercengang-cengang dan akan applause gitu ya. 那么如果这是可以见证的话，是一个精彩的一个事件，可以让许多人叫他喝彩。 Tapi Yesus mengatakan tidak. 但是耶稣对撒旦说： Engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. 人不能试探上帝。 Kita ingin menjadi terkenal, 我们愿意著名， tapi kita tidak boleh mencobai diri. 我们不能够试探我们自 Hati-hati 己， kita lemah di situ. 因为我们常常软弱。 Kelihatannya memuliakan Allah, banyak orang lihat akan tercengang-cengang. 这个时候，我们觉得我们可以为神见证，其实不然。 Tapi sesungguhnya kita mencobai Tuhan Allah. 许多时候，我们实在是要试探上帝， Dan kita sendiri bisa jatuh di dalam pencobaan itu. 我们可以在罪里跌倒。 Hal kedua, pada waktu Tuhan Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam, 当耶稣已经禁食、施舍作业的时候， lapar. 他肚子饿了。 Iblis juga sangat pandai. 那么撒旦也很狡猾。 Kalau kamu anak Allah, 如果你是神的儿子， kamu punya kuasa. 你有能力， Ubah batu ini jadi roti. 那么可以变石头成为 Makan 面包，你 Ini 可以 kan 吃。 sangat wajar. 这是一个很平常的事。 40 hari 40 malam kamu sudah begitu rohani, begitu baik. 施舍作业已经有这样的好灵性 Tugasmu，sudah selesai. 那么你的责任已经做好。 Sekarang lapar. 现在肚子饿了， Nggak ada makanan di sekeliling kamu. 在这里没有食物， Yang ada hanya batu. 只有石头。 Ya ubah aja makan. 那么你可以把石头变成面包。 Tapi Yesus katakan tidak. 那么耶稣对他说：“不。” Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, 人佛说不是单靠食物， tapi dari firman Tuhan. 而是从上帝口里所出的一切话。 Kita memang membutuhkan konsumsi. 当然，我们需要物质东西， Kita menikmati acara-acara gereja. 我们享受到教会的许多。 Tapi kita kenyang bukan karena kegiatan, karena acara-acara 但 itu. 是我们来教会不是为了这一切， Tapi karena firman Tuhan yang mengenyangkan 但 kita. 是我们需要的是神自己的道。 Yang ketiga, 那么第三个， kita ingin cepat gereja kita bisa maju, berkembang, misalnya ya gitu. 比如说我们希望我们教会快快成长。 Ini pasti adalah kerinduan setiap orang percaya. 我相信这是每位信徒的渴慕， Bukan hanya menjadi keinginan perusahaan di dunia. 不是单单成为舒适企业的一个科目， Gereja pun ingin cepat besar. 教会也同样希望有一个复 Iblis 兴。 menawar kepada Yesus. 耶稣，那么魔鬼就试探耶稣说 Kamu sembah saya 1 kali saja.：“ 你只要向我拜一下， 1 kali saja. 一次了， Maka segala kemuliaan dan dunia ini akan kuberikan kepada 我 kamu. 一切世界荣华富贵都是给你。 Kalau iblis menawarkan demikian kepada kita, 如果相当今天向我们讲试探，
Apakah kita sanggup menolaknya? 那么我们有力量拒绝吗？ Seluruh dunia loh. 全世界给你， Tapi Yesus katakan tidak. 但是耶稣说不， Kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah saja. 我们只可以单侍奉上帝，只可单信靠主。 Yesus lebih memilih menjadi seorang penguasa 耶稣选择自己成为一个掌权者， melalui jalan salib, 是经过十字架的道路， melalui hal-hal yang sulit, 是经历一些非常困难的事。 melalui mentraining 12 orang murid yang sulit. 他来对12个门徒有一个困难的一个辅导， Termasuk dia tahu ada yang mengkhianati dia. 包括一个陪伴他的一个信徒， Dia mau menderita, 他愿意受苦， dia mau disalib, 他要背十字架， dia mau dihina, 他愿意被人侮辱， dan dia mati. 他甚至于甘愿死。 Tapi ini adalah pilihannya, 这是主耶稣自己的选择， dan dia menang. 他的胜了， Dan dia menjadi raja penguasa bagi kita orang percaya. 他成为我们信徒的王，我们信徒的 Tidak 神 instan, tidak instan yang langsung cepat. 不是速成的， Tapi melalui proses yang begitu panjang dan pergumulan yang luar biasa. 是经过许多困难艰苦的挑战与 Bap- 困难。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， bagaimana dengan kondisi gereja kita hari ini? 那么我们教会今天的情况又怎么样呢？ Tadi dikatakan ada kondisi gereja di Amerika. 但是我刚才讲到美国教会的情况， Bagaimana dengan kita? 那么我们教会又如何呢？ Apa kita jauh lebih baik? 难道我们比他们好？ Kita harus introspeksi di hadapan Tuhan. 他们要自省，要审查自己。 Martin Luther King Jr. pernah berkata demikian. 马丁路德讲过一句话： Dia mengatakan bahwa gereja hari ini 如果今天的教会 kalau tidak merebut kembali semangat pengorbanan dari gereja yang mula-mula, 没有夺回初期教会的牺牲精神， maka gereja akan kehilangan keasliannya. 那么教就会失去其真实性， Dan kemudian kehilangan royalitas dari orang yang betul-betul ingin ikut Tuhan. 甚至以数以百万计的信徒。 Sehingga gereja akhirnya akan diberhentikan oleh Tuhan sendiri. 那么后神要劫富不相干的教会， Karena gereja hanya berperan sebagai sebuah kelas sosial yang tidak relevan. 那么教会是成为社会社交的一个俱乐部。 Ini adalah peringatan Martin Luther King mungkin pada abad lalu ya, tahun pertengahan, maksudnya 1950-an, 60-an. 这是马丁路德在中世纪所警戒教会， Memperingati gereja-gereja di Amerika. 警戒美国的教会。 Maka hari ini kita melihat, baru-baru seringkali kita mendengar 许多时候我们看到也见证到， gereja yang gedungnya megah di Amerika 在美国有很大很伟丽的教堂， dijual hanya 1-2 dolar. 是卖1-2块美金， Supaya orang lain ya tetap mempertahankan itu gereja karena dapat subsidi dari pemerintah, tidak boleh dijadikan bangunan yang lain gitu ya, tetap gereja. 希望有别的人来接管，仍然成为政府驻进的教 Karena 会， gereja tidak bisa menghidupkan dirinya, 因为教会不能自养自给， tidak punya jemaat. 没有信徒， Jadi gereja diobrol sangat murah. 所以教会就将便宜的拍卖， Dan itu yang terjadi di Amerika. 这是今天美国教会所发生的事。 Kiranya kita boleh mempelajari pelajaran daripada yang terjadi. 让我们可以学习他们的经历。 Gereja harus menemukan posisinya yang asli daripada apa yang firman Tuhan katakan. 那么把教会带回圣经所带来的原则性的一个基础。 Kita berkarya bersama dengan Roh Kudus. 让我们与圣灵一同做工， Kita menjadi saksi. 让我们成为神的见证 Kita 人。 semua adalah tubuh jemaat di dalam Tuhan. 我们是神在教会里的集体， Tidak ada perbedaan antara 20 orang melayani dengan 80%, 20% dengan 80%. Tidak ada perbedaan seperti itu. 那么在教会侍奉2成的人与8成的人没有什么分别，我们是一个肢体。 Kalau itulah yang terjadi, 如果这个是今天所发生的， maka saya percaya ada kebangunan. 那么我相信教会复兴。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹，
Sebagai hamba Tuhan yang melayani di gereja ini, 我身为在这里服侍的神的仆人， saya juga rindu gereja kita ada kebangunan. 我渴慕这个教会也有复兴。 Kebangunan akan dimulai 那么教会的复兴开始是从， kalau kita semua sebagai anak Tuhan kita bersatu. 那么我们大家愿意同心同工。 Tadi Injil Yohanes pasal 14 juga berkata demikian. 而且约翰福音讲到， Itu janji Tuhan Yesus. 是主的应许。 Kalau kamu mengasihi aku, 如果你爱我， menuruti perintahku, 顺从我的命 maka aku 令， akan memberikan Roh Kudus kepada kamu. 我就差保惠师与你同在。 Kalau kita bersatu di dalam Tuhan, 如果我们在耶稣里合一， kita saling mengenal, 我们可以认识别人， kita sungguh merindukan firman Tuhan, 我们渴慕主的道。 maka saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. 所以我深信神灵也在我们中间。 Kedua, saya percaya juga Roh Kudus dengan kuasanya akan memberikan kita karunia untuk melayani. 我也深信神灵在我们中间，他有赐给我们能力恩赐， Sehingga kesaksian kita akan menjadi efektif, 那么我们见证成为有效的一个见证， membawa orang percaya kepada Tuhan. 让不信的人可以来到神面前认识他。 Hari ini kesaksian kita, apa yang kita lakukan tidak begitu efektif. 今天我们在我们生活在我们见证里面有这样的一个力量， Karena kita sering mendukakan Roh Kudus 因为我们常常是神灵担忧， sebagai sebuah gambaran. 是比如一个是 Biyu ya, 是一 sebuah 个比 gambaran. 喻。 Kalau orang haus, dia membutuhkan air minum mineral ini. 当一个人渴的时候，他渴望喝一些水， Ini sangat bersih, bagus, bisa diminum. 这是一个干净健康的水，可 Ini 以喝。 dibutuhkan oleh semua orang yang haus. 每一个人都愿意喝这一杯水。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， tapi keadaan kita adalah 我们的情况是， kita memiliki air yang bersih, 我们有一杯清澈的水， tapi kita tidak seluruhan diisi dengan air yang bersih. 但是这一杯水不是装一个完全干净的水。 Ini mungkin kalau gelas ini separuhnya berisi pasir, 比如说，你半杯是用沙里面有一些沙土， apakah ada orang yang haus mau minumnya? 那么难道一个渴的人愿意喝这杯水呢？ Sekalipun kita bilang ini airnya tadi dituang dengan air yang bersih, 虽然我们说我们刚刚放进一个的是一个清洁的水， tapi orang belum tentu mau minum airnya. 但是我相信没有一个人要喝哪一杯水。 Hari ini kita semua orang percaya Tuhan, 那么今天我们身为信徒的， firman Tuhan mengatakan, 那么神的道讲说， kita bisa percaya Yesus dengan sungguh-sungguh itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. 我们能够信耶稣，是因为神灵的工作， Roh Kudus ada dalam diri kita. 因为神灵在我们心里做工。 Namun, 但是， di dalam diri kita masih banyak sekali batu kerikil, pasir, kotoran lainnya. 那么心里有许多的罪，许多污秽杂在。 Air putih yang bersih, yang diisikan, 那么一个清洁的水放进里面， orang tidak bisa lihat air yang bersih. 那么人就不会看一个清洁的水， Orang lebih melihat pasirnya, batunya, kerikilnya yang kotor. 因为人看是看污秽的一点， Dan orang tidak mau meminumnya. 因为人不想喝它。 Kita perlu bersama-sama. 我们应该同心同意， Kita perlu bersatu. 我们愿意合一。 Kalau tidak, 如果不的话， maka tidak ada kebangunan. 那么教会就没有复兴。 Yang terakhir Bapak 那 Ibu, 么最后 ada satu keindahan kehidupan bersama. 有一个美好的一个同工一个生活， Bukan hanya kerohanian saja. 不是单单属灵的方面。 Kita beribadah, kita mempelajari firman Tuhan. 我们敬拜，我们休息读得到， Tapi juga menyangkut jasmani kita. 但是也关乎到我们的身体， Ada satu kehidupan bersama yang indah. 有一个美好的生活。 Itulah yang dialami, yang dijalani oleh jemaat yang mula-mula. 那是过去初期教会所经历的， Mereka hidup bersama, 他们同心活在一起， saling menolong satu sama lain. 每个人都看别人的自己一样， Dan ini sebuah sukses yang luar biasa. 这是一个美好的一个情景。 Sehingga orang-orang akan semakin banyak ditambahkan. 所以得救的人就越发争斗。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姊妹， saya percaya 2000 tahun lalu 我相信2000多年以前， Allah Bapa dengan Yesus sudah mengutus Roh Kudus datang ke dunia ini. 那么主耶稣与上帝已经差派神灵在 Roh Kudus juga ada di Situ tengah-tengah saja. kita.
神灵在我们中间。 Namun hari ini kita belum bisa efektif menjadi saksi. 那么今天我们还不能成为一个好的见证者。 Itu masalah ada pada diri kita. 那问题是出在我们每个人自己的心里， Mari kita introspeksi. 让我们要审查自己。 Gereja bukan 20% melayani 80%. 教会应该不是单单20% 的人来服侍， Gereja adalah 100% kita bersatu 教会理当是100%的信徒来侍奉， mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita 将最好的献给上帝， menjadi saksi bagi orang-orang yang di luar. 可以为许多人成为美好的见证。 Dan mereka melihat dan mereka percaya. 他们见证到的时候，他们可以信主， Dan mereka bergabung dengan kita. 他们可以与我们一起领受救恩。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿神祝福他的话， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapak Surgawi, 亲爱的天父， kami bersyukur 我们感谢你， atas anugerah keselamatan yang Bapa karyakan. 因为主你将你救恩赐给我们， Atas apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib untuk kami. 主你是在十字架上为我们所做的事， Dan juga apa yang telah Roh Kudus karyakan 也感谢你圣灵在我们心里所做的， sepanjang sejarah. 在人类整个历史里， Sehingga hari ini kami boleh menjadi orang percaya. 然后今天我们可以成为得救的人， Ada gereja Tuhan. 有教神的教会。 Tuhan, tapi kami sadar bukan untuk itu saja. 主啊，但是我们相信，我们不是单单为了这一切。 Hari ini mandat menjadi saksi 主啊，让今天主啊，我们明白你的大使命， mandat menjadi saksi adalah pada kami masing-masing. 让我们成为你的见证是我们的责任， Setiap anggota jemaatmu, 是让每一个信徒 kami harus menjadi saksi. 都可以为你做见证。 Tuhan tolong kami, 主，你帮助我们， memeriksa diri kami. 帮助我们审查自己， Apa yang menghalangi kami menjadi saksi? 来有一些拦阻我们的事， Kiranya Roh Kudus menyucikan kami, 求你神灵接近我们， membersihkan kami, 接近我们， membakar kami, 复兴焚烧我们， memberi kami kuasa, 给我们能力， karunia roh 给我们属灵的恩赐， untuk menyampaikan kebenaran. 让我们传讲你的真理。 Karena kebenaran yang kami sampaikan 因为我们所传讲的真理 memiliki nilai yang kekal, 是有永恒的价值 yang，paling dibutuhkan oleh siapapun juga di dunia 是 ini. 每个人所迫切所需要的。 Tuhan tolong kami. 主，你救我们， Terpujilah namamu ya Bapa. 愿你的名得荣耀， Kiranya api Roh Kudus, 愿神灵的灵火 kebangunan terjadi di Pentakosta 在无形界发生的事， juga terjadi di antara kami. 今天也发生在我们身上。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohonnya. 是奉主耶稣的名， Amin. 我们祷告，阿门。